Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu lagi ada dalam pertemuan pembacaan hadis kitab Sunan Tirmizi yang mana menghimpunkan hadis-hadis dengan pelbagai tajuk, dan pada siri yang ke-217 tak silap saya ini kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang ayat Al-Quran berkenaan tentang surah Taubah, ayat-ayat hadis berkenaan tentang tafsiran ayat Al-Quran daripada surah Taubah. Kita dah berada pada siri yang ke-219. Terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Fauzi bin Ali. Maka pada riwayat kali ini kita dah tiba pada riwayat 3123. 3123, dan kita harap pada bulan 5 ini kita boleh khatamkan Sunan Tirmizi dan mula membaca hadis-hadis daripada Sahih Imam Muslim pula. Riwayat 3123, riwayat yang panjang yang mana secara ringkas ianya berkenaan tentang ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-117 hingga 119 daripada surah At-Taubah, berkenaan tentang kisah seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik yang tidak turut bersama di dalam peristiwa Tabuk. Riwayat 3123. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an abihi. Daripada sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lam atakhallaf, aku tidak pernah sekalipun ketinggalan dalam mana-mana peperangan dari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha, pada mana-mana peperangan yang Nabi SAW berperang padanya, hatta sehinggalah kanat ghazwatu Tabuk, berlakunya peperangan Tabuk. Maka peperangan Tabuk adalah peperangan yang kali pertama dan kali terakhir kata Ka'ab bin Malik beliau tidak turut serta bersama dengan Nabi SAW. Illa Badra, kecuali ada satu peperangan yang aku memang tak ikut, adalah peperangan Badar. Namun peperangan Badar kata Ka'ab bin Malik kalau tak ikut maka tidak ada celaan, sebab asalnya Badar bukanlah perang, sebaliknya sekadar untuk menahan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Sebab itu kata Ka'ab bin Malik, walam yu'atibin Nabi, dan Nabi SAW tidak mencela ahadan, seorang pun, takhallafa, yang tidak ikut bersama, an Badrin, daripada peperangan Badar. Innama, sesungguhnya, kharaja, pada peperangan Badar Nabi SAW telah keluar daripada Madinah, yuridul ira, menginginkan untuk menahan rombongan perniagaan Quraisy. Al-ir maksudnya rombongan perniagaan, al-qafilah. Fakharajat Quraisyun, maka telah keluar bala tentera Quraisy, mughithin, pada waktu itu bertujuan untuk menolong, membantu, li'irihim, rombongan perniagaan mereka, lalu terjadilah peristiwa Badar. Maka sebab itu pada peristiwa Badar, sahabat-sahabat yang tidak ikut, tak mengapa. Sebab peristiwa Badar, ianya bukanlah peperangan pada awalnya. Sekadar Nabi SAW ajak mana tentera Islam yang nak ikut, yang sempat, bahkan ada tentera Islam nak pergi ke tempat yang jauh untuk mengambil senjata. Nabi SAW tidak izinkan. Maka ketika mana tiba di Badar, rombongan perniagaan Abu Sufyan terlepas. Dan pada waktu itu perlu berhadapan dengan tentera Quraisy
yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka keluar untuk menyelamatkan rombongan perniagaan mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik lagi, faltaqaw, maka masih lagi berkenaan tentang Badar, maka mereka telah bertemu an ghairi maw'udin, di suatu tempat yang tidak yang tidak dijanjikan. Tak dijanjikan pun. Nabi SAW ajak para sahabat untuk menahan rombongan perniagaan Quraisy, namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin untuk mereka berhadapan dengan tentera Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Anfal, panjang lebar Allah menceritakan tentang peristiwa Badar. Terutamanya daripada awal suratul Anfal. Kemudian kata Ka'ab bin Malik lagi, wala amri, dan demi usiaku, inna ashrafa masyahid Rasulillah, sesungguhnya pertempuran, peperangan yang paling mulia yang pernah disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam finnas, pada sisi manusia, la badrun, adalah Badar. Di sisi manusia, peperangan, peristiwa yang paling mulia adalah peristiwa Badar. Namun, kata Ka'ab bin Malik, walaupun beliau tidak berada dalam peristiwa Badar, beliau pada waktu itu anggap pengorbanan dia bersama dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah itu adalah benda yang sangat bernilai. Perjanjian Aqabah. Kerana perjanjian Aqabah yang kedua menjadi penyebab kepada berlakunya hijrah. Maka sebab itu kata Ka'ab bin Malik, وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. Maka kata Ka'ab bin Malik, وَمَا أُحِبُّ, dan aku tidak menyukai, anni kuntu syahidtuha, bahawa sesungguhnya aku boleh menghadiri peperangan Badar, makana, sebagai ganti, bai'ati, aku berbai'ah kepada Nabi Lailatul Aqabah, pada malam perjanjian Aqabah. Kerana pada perjanjian Aqabah tersebutlah telah membawa kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku pada peristiwa Aqabah, terutama yang dimaksudkan si Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua, haitsu, kata Ka'ab bin Malik, di mana tawasakna, kami telah bersumpah janji taat setia alal Islam, untuk mempertahankan Islam. Maka bila Nabi nampak kesungguhan para sahabat Madinah dengan perjanjian mereka sewaktu Aqabah yang kedua, maka Nabi SAW pada waktu itu mula menyuruh penduduk Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Summa lam atakhallaf", kemudian aku tidak pernah tertinggal, ba'du, selepas daripada itu, anin Nabi SAW, daripada bersama dengan mana-mana peperangan dengan Nabi. Aku tak pernah tertinggal. Hatta, sehinggalah, kanat ghazwatu Tabuk, berlakunya peristiwa Tabuk. Wahia akhiru ghazwah ghazaha, dan peristiwa Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang Nabi SAW turut serta. Wa adhanan Nabi, dan buat kali pertama Nabi memaklumkan secara terbuka birrahil, tentang keberangkatan. Selalunya, kalaulah untuk mana-mana perang, Nabi SAW sembunyikan pada waktu itu tempat nak pergi, hala tuju nak pergi, supaya musuh tidak tahu dan supaya tidak bocor rahsia perjalanan Nabi SAW dan para sahabat. Namun berbeza dalam peristiwa Tabuk. Nabi SAW kongsikan segala detail ke mana nak pergi, perjalanan dia ke mana dan lain-lain, kerana perjalanan yang sangat jauh. Kemudian hadisnya panjang. Fadzakaral hadis bituli. Hadis ni panjang. Yang ada dalam Riyadhus Salihin dan juga dalam kitab hadis yang lain. Berkata Ka'ab bin Malik, fantalaqtu ila Nabi. Ini bila dah balik. Perenggan ni bila Nabi dah balik. Maka bila Nabi dah balik, orang-orang munafik yang pada waktu itu tak ikut, mereka mula berbohong kepada Nabi SAW. Dan ini Allah cerita juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Taubah, pada ayat yang pertama, permulaan juz yang ke-11. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadhiru. Yang mana firman Allah, ya'tadhirun, mereka datang memohon keuzuran, memaklumkan uzuran kepada kamu, wahai Muhammad. Maka ketika mana Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk,
Qal, berkata Ka'ab bin Malik, fantalaqtu ila Nabi, aku telah pergi berjumpa dengan Nabi. Fa idza huwa jalisun fil masjid, dan pada waktu itu Nabi sedang duduk di masjid. Wa haulahul muslimun, dan sekeliling Nabi ada banyak para sahabat daripada kalangan umat Islam. Wa huwa yastanir, dan wajah Nabi bercahaya. Ini bukan waktu Nabi balik, minta maaf. Selepas itu lagi, secara ringkas, bila Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk, dan orang munafik pada waktu itu mereka berbohong kenapa mereka tak ikut Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Maka ada 3 orang sahabat yang pada waktu itu berkata benar. Mereka kata mereka tidak ada alasan kenapa mereka tak ikut. Mereka ada kelengkapan, mereka ada bekalan, mereka ada segala-galanya. Mereka tak ada alasan yang begitu kukuh untuk mereka berikan kepada Nabi kenapa mereka tak ikut. Dan 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Maka bila mereka jawab begitu, maka Nabi SAW perintahkan untuk mereka tunggu di rumah sehinggalah Allah turunkan wahyu dan arahan seterusnya tentang mereka. Dan kemudian tibalah fasa demi fasa yang teruk. Nabi SAW suruh mereka berasingan dengan isteri buat seketika. Maka mereka perlu tinggal seorang. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk para sahabat tidak bergaul dengan mereka. Maka mereka telah dipulaukan. Sehingga berlalunya 10 hari, 20 hari, 30 hari. Sehingga kita baca nanti turunnya wahyu. Dan Nabi SAW bercahaya gembira kerana Allah terima taubat ketiga-tiga sahabat ini. Wahuwa yastanir, dan pada waktu itu wajah Nabi bercahaya seperti mana bercahayanya bulan. Kata Ka'ab bin Malik, wakana, dan adalah Nabi SAW idza surra bil amri, apabila Nabi SAW gembira dengan sesuatu perkara, istanara, maka akan bercahaya wajah Nabi. Faji'tum, maka aku telah datang, kata Ka'ab bin Malik. Fajalastu, maka aku telah duduk baina yadaihi, di hadapan baginda. Maka Nabi SAW bersabda, abshir, khabar gembira, berita gembira, wahai Ka'ab bin Malik, bi khairi yaumin, dengan sebaik-baik hari, atta alaika, yang telah datang kepada kamu. Ini setelah pada waktu itu mereka melalui tempoh yang dahsyat. Tidak tahu adakah Allah terima ibadah mereka, Allah ampunkan mereka ataupun tidak. Maka sabda Nabi, khabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, dengan sebaik-baik hari yang telah datang kepada kamu, munzu waladatka ummuk, semenjak daripada ibu kamu melahirkan kamu. Fakultu, maka aku pun pada waktu itu berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amin indillah au min indik, adakah pengampunan ini datangnya daripada Allah ataupun datangnya daripada sisi kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, bal min indillah, bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa tala haula'il ayat, kemudian Nabi SAW membaca ayat-ayat berikut, yang mana ini adalah tajuk hadis ini, iaitu ayat daripada surah Taubah, ayat yang ke-117 hingga ayat 119, yang mana firman Allah berbunyi, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar, demi sesungguhnya Allah telah menerima taubat baginda Nabi. Bukanlah pada waktu itu Nabi SAW melakukan kesilapan, tidak. Tapi terjemahan ayat, Allah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin dan ansar yang bagaimana? Allazina taba'u, yang mereka telah mengikuti baginda berjuang. Fi sa'atil usrah, pada waktu kesukaran. Min ba'di, sesudah daripada. Makada, hampir-hampir. Yazighu, terpesong, tergelincir. Qulubu, hati. Fariqim minhum, segolongan daripada mereka. Ada sebahagian daripada mereka, pada waktu itu hati mereka tergelincir dan tidak ikut Nabi SAW dalam peperangan yang Nabi SAW perintahkan semua umat Islam untuk turut serta. Maka apa yang berlaku kepada orang yang tidak ikut kepada Nabi? Allah terima taubat mereka. Summa taba alaihim, Allah terima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah
dengan mereka, amat belas kasihan, rahim, amat penyayang. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 118, Allah sebutkan tentang 3 sahabat ini. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Lalu siapakah 3 sahabat ini? Yang Allah sebutkan pada ayat 118 surah Taubah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kata Ka'ab, wafina, dan berkenan tentang kamilah telah turun juga ayat Allah memuji mereka berkata benar ketika mana mereka maklumkan kepada Nabi kenapa mereka tak ikut dalam peperangan Tabuk. Maka firman Allah pada ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang berkata benar, jujur. Allah puji pada waktu itu sikap 3 orang sahabat ini yang berkata benar, walhal mereka boleh sahaja mereka alasan kenapa tak ikut dalam peperangan Tabuk, tetapi pada waktu itu mereka berkata benar. Dan walaupun dengan berkata benarnya mereka, pada waktu itu mereka dijatuhkan hukuman yang sangat berat, namun pada waktu itu Allah memuji mereka tidak mengubah kejujuran dan kebenaran mereka dalam percakapan. Qal, berkata Ka'ab bin Malik, aku telah berkata, wahai Nabi Allah, inna min taubati, sesungguhnya sebahagian daripada bukti ketulusan taubatku, alla uhadditha, bahawa aku tidak akan bercakap selepas ini, illa sidqa, kecuali kebenaran sahaja. Aku tak akan berbohong selepas ini, wahai Rasulullah. Wa an khali'a min mali kullih, dan aku ingin melepaskan, infakkan seluruh hartaku sebagai sedekah pada jalan Allah. Maka dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tanda aku benar-benar taubat, aku tak akan cakap bohong dah, dan aku akan sedekahkan semua hartaku pada jalan Allah. Maka Nabi tegur bahagian sedekah. Maka sabda Nabi, amsik, tahanlah untuk kamu sebahagian daripada harta kamu. Fahuwa khairul lak, maka itu adalah lebih baik untuk kamu. Fakultu, maka berkata Ka'ab bin Malik, maka sesungguhnya aku akan menahan sahmi, bahagian hartaku, alladhi bi Khaybar, yang terletak di bumi Khaybar. Qal, berkata perawi, fama an'amallahu alayya ni'matan, maka tidak ada kurniaan Allah ke atasku selepas daripada aku masuk Islam, a'zama, yang lebih agung, lebih besar, fi nafsi, pada diriku, lebih daripada aku telah bercakap benar kepada Nabi SAW, hina sadaqtuhu, ketika mana kami berkata jujur, aku dan 2 orang sahabatku. Itu adalah nikmat yang besar. Yang mana orang-orang yang berkata bohong ketika mana Nabi balik daripada peperangan Tabuk, Allah cerita dan Allah golongkan mereka di dalam kemunafikan. Ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum, janganlah kamu memberikan alasan, lan nu'mina lakum, kami tidak akan mempercayai alasan-alasan kamu. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah telah mengkhabarkan kepada kami tentang penipuan-penipuan kamu. Maka Allah pada waktu itu mencela, murka kepada mereka yang berbohong kepada Nabi ketika mana mereka berjumpa dengan Nabi, memberi alasan kenapa mereka tak turut serta dalam peperangan Tabuk. Maka sebab itu kata Ka'ab bin Malik, disebabkan kejujuran aku dan 2 orang teman kami bertiga, itu adalah nikmat yang sangat besar apabila Allah menyebutkan kami di dalam Al-Quran dan disampaikan kepada baginda. Maka kata Ka'ab bin Malik, wala nakunu, dan tidaklah kami, kadzabna, berdusta, fahalakna, maka kalaulah kami berdusta, binasalah kami seperti mana binasanya mereka yang berdusta, berbohong kepada Nabi. Sebab Allah ceritakan mereka dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang munafik. Wa inni, kata Ka'ab bin Malik, dan sesungguhnya aku berharap alla yakunallah, bahawa Allah tidak menguji, tidak menguji seorang pun kerana berkata jujur seperti mana Allah telah mengujiku. Disebabkan dia berkata jujur, maka Allah uji pada waktu itu dengan dia kena berpisah kehidupan dengan isterinya sementara. Bukan cerai, Nabi suruh berpisah.
Disebabkan dia berkata jujur, tak ada seorang pun pada waktu tu nak bercakap dengan dia. Disebabkan dia berkata jujur, sampaikan Raja Rom pada waktu itu offer dia supaya dia join Raja Rom, dan pada waktu itu dia beroleh segala kemuliaan. Sebab waktu tu tersebar bahawa Nabi boykot beberapa orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi buat begitu kerana itu adalah kesalahan yang besar, tidak ikut bersama sewaktu disuruh oleh Nabi, dan Allah pun tidak turunkan wahyu tentang pengampunan mereka. Maka ujian yang besar. Sebab itu kata Ka'ab, aku berharap tak ada orang yang kena uji kerana jujur seperti mana aku telah diuji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ta'ammadtu likadzibah, kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah berdusta dengan sengaja selepas daripada peristiwa itu. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la arju, amat berharap, ayyahfazani Allahu fima baqiya, Allah memelihara aku daripada berkata bohong pada saki-baki usia. Dekat sini kita belajar juga tentang pentingnya untuk berkata benar, tentang pentingnya untuk jujur dan tidak berdusta. Kadang-kala kita anggap bercakap bohong dan berdusta itu adalah perkara yang kecil, sebenarnya ianya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 3124. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an Az-Zuhri an Ubaid bin Sabbak anna Zaid bin Thabit, sesungguhnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadanya, beliau berkata, ma'asa ilayya Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala telah mengutuskan kepadaku, ba'asa ilayya, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengutuskan seseorang kepadaku. Abu Bakar hantar seseorang untuk memanggil Umar. Bila? Maqtala ahli Yamamah, sewaktu berlakunya peperangan Yamamah. Maqtal adalah zarfuz zaman, sewaktu berlakunya peperangan Yamamah. Maka kata Umar bin Khattab, kata Zaid bin Thabit, bila Abu Bakar panggil dia, Faiza Umar bin Khattab, maka pada waktu itu Umar bin Khattab ada di sisinya. Faqal, maka berkata Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, Inna Umar qad atani, sesungguhnya Umar bin Khattab telah datang kepadaku. Lalu berkata, wahai Khalifah Abu Bakar, innal qatala, sesungguhnya peperangan, qad istaharra, telah menjadi sangat sengit dan dahsyat. Biqurra, terhadap penghafal Al-Quran sewaktu peperangan Yamamah. Wa inni la asya, dan sesungguhnya aku khawatir, kata Umar kepada Abu Bakar, an yastahirral qatl bil qurra, bahawa akan terjadi kesyahidan, peperangan yang sengit terhadap para qari, penghafal Al-Quran di tempat-tempat yang lain. Sebab dalam peperangan Yamamah lebih kurang 70 qurra, penghafal Al-Quran telah syahid. Dan kita kena tahu, pada zaman Nabi SAW, walaupun Al-Quran ada dalam bentuk penulisan, tetapi kebanyakannya adalah menyimpan di dada. Mereka simpan Al-Quran di dada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada waktu tu Umar bin Khattab risau, kalaulah semua yang hafal Al-Quran meninggal dunia bagaimana? Sebab pada zaman Nabi tidak ada seorang pun yang ada keseluruhan 30 juz Al-Quran pada dirinya secara bertulis. Ada secara bertulis tetapi berselerakan. Ada sahabat ni pada waktu itu dia ada beberapa surah. Ada sahabat ni ada beberapa juz. Ada sahabat ni ada jumlah yang banyak. Ada sahabat ini ada jumlah yang sikit. Masing-masing ada menyimpan Al-Quran mengikut kadar dia bersama dengan Nabi SAW sewaktu wahyu diturun. Namun tidak ada dalam bentuk penyimpanan daripada awal hingga akhir pada seseorang. Maka Allah kata Umar, bila banyak penghafal Al-Quran meninggal dunia, maka kata Umar bin Khattab, fayadhhaba Qur'anun kathir, maka akan hilanglah sebahagian besar Al-Quran kalaulah lebih ramai sahabat yang hafal Al-Quran syahid meninggal dunia. Dan pada perang Yamamah lebih kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Wa inni ara, dia kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku berpandangan,
an ta'mura, wahai khalifah, hendaklah kamu menyuruh bijam'il Quran, agar Al-Quran mula dikumpulkan di dalam simpanan khalifah. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar, bagaimana aku nak melakukan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah melakukan? Nabi tak ada suruh pun bahawa Al-Quran mesti disimpankan pada seseorang daripada awal hingga akhir. Nabi tak ada suruh. Maka bila Nabi tak ada suruh, macam mana aku nak buat sesuatu yang Nabi SAW tak pernah perintahkan? Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah itu adalah sangat bagus, sangat baik, sangat penting. Maka falam yazal, berterusanlah Umar mengulangi pendapatnya tentang perkara tersebut sehingga Allah membuka dadaku, kata Abu Bakar, terhadap apa yang Allah telah buka untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ra'aitu, dan aku pun berpandangan pada perkara ini seperti mana pandangan Umar, Al-Quran perlu dikumpulkan daripada penulisan para sahabat sewaktu Nabi hidup dan disimpankan di satu tempat. Berkata Abu Bakar, lalu siapa yang nak buat kerja ni? Inilah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka berkata Abu Bakar, innaka syabun, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda, aqilun, yang cerdas, la nattahimuka, dan kami tidak meragui kamu. Qad kunta, bahkan kamu, taktubu, menulis wahyu untuk Nabi SAW. Fatattabi' al-Quran, maka mulalah mengumpulkan Al-Quran dalam kurungan daripada simpanan para sahabat. Maka minta para sahabat untuk serahkan Al-Quran yang mereka tulis di hadapan Rasulullah. Maka Zaid bin Thabit pun minta, dan setiap sahabat kena bawa 2 orang saksi sebagai bukti yang mereka tulis Al-Quran ini di hadapan Nabi SAW sewaktu wahyu turun. Berkata Zaid, maka demi Allah, kalaulah mereka membebankan aku untuk mengalihkan bukit daripada banyak-banyak bukit, maka na'athqala, tidaklah itu lebih berat daripada tanggungjawab yang mereka berikan kepadaku ini. Qultu, maka berkata Zaid bin Thabit, kaifa taf'aluna syai'an, bagaimana apa tuan nak buat sesuatu yang Nabi SAW tak buat? Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, ianya adalah sangat baik, kena buat. Falam yazal, maka berterusanlah Abu Bakar berulang kali menerangkan ini kepadaku sehingga Allah membuka dadaku seperti mana Allah membuka dada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lagi sikit lagi kita nak habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Zaid bin Thabit, fatatabba'tu, maka aku mula mencari dan mengumpulkan Al-Quran. Ajma'hu, aku kumpul. Yang mana ini semua Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi dan para sahabat bawakan saksi. Maka Al-Quran tersebut tertulis, ada sahabat yang menulis pada kulit, wal usub, pada pelempah kurma, wal likhaf, pada batu-batu putih, ya'nil hijarah, wa sudurir rijal, dan daripada hati-hati manusia. Fawajadtu, dan akhir sekali aku mendapati penghujung surah Taubah bersama dengan Khuzaimah bin Thabit. Maka Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu adalah antara beberapa orang yang memiliki secara bertulis 2 ayat terakhir daripada surah Taubah. Itulah ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 3125 pada jam lebih kurang 11 suku nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.